Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nurliana Syafiqah Cik Faiz bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Satu kursus kejurulatihan sukan hoki tahap 2 telah berlangsung selama 5 hari dari 6 hingga 11 Ogos di Stadium Hoki Tun Razak, Kuala Lumpur, anjuran bersama MSN, KHM, NHDP melalui cawangan wanita dalam sukan, bahagian bakat dan pembangunan wanita Majlis Sukan Negara. Kursus yang dihadiri selama 20 orang peserta dari seluruh negara itu bertujuan meningkatkan penglibatan wanita dalam bidang kejurulatihan sukan hoki dalam kalangan jurulatih, guru-guru sekolah dan bekas atlet kebangsaan. Bertempat di Majlis Sukan Negeri Kedah, seramai 32 orang atlet lelaki dan 18 orang atlet wanita telah menyertai kem bakat kebangsaan sukan angkat berat yang telah diadakan pada 16 dan 17 Ogos 2023. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang kem termasuklah sesi penerangan mengenai konsep pembentangan yang perlu dilakukan oleh jurulatih-jurulatih negeri serta aktiviti fizikal di Pusat Latihan Negeri dengan pemantauan pihak Persekutuan Angkat Berat Malaysia. Turut diadakan taklimat hala 7 program pembangunan angkat berat oleh Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita Encik Muhammad Safrul Saha Yusof. Trio lelaki pekak negara yang dibarisi oleh Muhammad Zaidi Awang, Muhammad Firdaus Muhammad dan Muhammad Syahmi Azad Abdul Hamid melakar sejarah di kejohanan bowling pekak sedunia di Munich dengan merangkul pingat emas pertama negara dalam acara trio lelaki. Lebih membanggakan, mereka berjaya menewaskan trio terkuat Korea, pemenang pingat emas di Sukan Deaflympic orang pekak ke-24 dalam acara bowling yang telah berlangsung di Malaysia tahun lalu. Dengan kejayaan ini, mereka muncul sebagai trio pekak pertama negara yang memenangi pingat emas dan berjaya mencipta sejarah di kejohanan bowling orang pekak dunia anjuran International Committee of Sport for the Deaf. Skuad berbasikal trek para negara membawa pulang pingat gangsa dalam acara pecut berpasukan campuran B pada kejohanan berbasikal trek dunia 2023 di Glasgow, Scotland. Skuad yang terdiri daripada Muhammad Khairul Hazwan Wahab dan Nur Suraya Muhammad Zamri dengan dibantu juru pandu Muhammad Khairul Azhar Rasul dan Farina Sawati Muhammad Adnan mencatat masa 51.393 saat untuk menaiki podium di tempat ketiga. Mereka menewaskan pasukan Amerika Syarikat yang mencatat masa 51.990 saat dalam perebutan pingat gangsa. Britain muncul juara dengan catatan masa 49.992 saat mengatasi pasukan Itali yang meraih perak. Bertempat di bangunan pentadbiran Majlis Sukan Negara Bukit Jalil telah berlangsung sesi penjurian dekorasi merdeka peringkat Kementerian Belia dan Sukan sempena bulan kemerdekaan 2023. Majlis Sukan Negara telah diundi untuk menyempurnakan tema penubuhan Malaysia 1963 menampilkan kelainan dari segi persembahan hiasan dan gaya penyampaian di mana kali ini diselitkan juga lakonan semula senario jalur perjalanan awal pengumuman yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj yang berhasrat menubuhkan Malaysia sehinggalah ke Majlis Pemasuran Malaysia di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957. Pihak juri yang didatangkan khas dari Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kementerian Belia dan Sukan sendiri turut mengambil bahagian dalam sesi terakhir persembahan tersebut. Bangkit dari kekecewaan selepas tidak dapat membuat penampilan di kejohanan dunia di Jepun, itulah yang diungkap perenang negara Pi Jing Eun yang tekad untuk melepaskan geram di Tamasya Sukan Asia di Hangzhou September nanti. Jing Eun yang juga pemegang rekod kebangsaan 50 meter dan 100 meter kuat dada wanita optimis mampu tampil lebih tenang dalam usaha mencipta kejayaan di sana. Atlet berusia 25 tahun itu berkata, selepas membuat persediaan begitu rapi,
Impian untuk membuat penampilan di kejohanan dunia di Jepun berkecai saat akhir apabila diserang penyakit kayap 2 hari sebelum dijadualkan melepas ke Fukuoka. Namun beliau yang kini sudah sembuh sepenuhnya dan mula menjalani latihan sejak seminggu yang lepas, kesan daripada virus itu tidak menjejaskan prestasinya berbanding ketika dijangkiti COVID-19 tahun lepas. I had to miss the World Champs in Japan 2 weeks ago. So it's a bit frustrating because I trained really hard for it, and training has been quite well leading up to Worlds, but I got sick, so that was unfortunate. But then now I'm back to training, I'm fully recovered, so I'm planning to do well at Asian Games. Yeah. Sukan Asia Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 23 September hingga 8 Oktober itu merupakan penampilan kedua Jing En selepas edisi 2018 di Jakarta, Palembang. Dengan pengalaman yang diraih dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini, pemenang 4 pingat emas Sukan SEA itu tampil lebih tenang di pentas kedua terbesar dunia itu. Yeah, actually the first Asian Games I did quite well for myself also. I made finals in both my events. Except I was so nervous because it was my first time. Before all my races, my limbs were all numb. Yeah, so this time I think I have some experience. I don't think I would be that nervous anymore. So yeah, we'll see. Hasrat skuad hoki lelaki negara untuk menjuarai saingan trofi juara-juara Asia 2023 tidak menjadi kenyataan apabila tewas 3-4 kepada India pada aksi final di Stadium Mayor Radhakrishnan pada 13 Ogos. Walaupun gagal bergelar juara, pujian harus diberikan kepada barisan pemain dan kejurulatihan Speedy Tigers kerana berjaya melakar sejarah baharu yang mara ke final kejohanan tersebut buat kali pertama dalam sejarah sejak mula dianjurkan pada 2011. Kekalahan di Chennai, India itu membuktikan Speedy Tigers masih ada kerja rumah perlu dilakukan sebelum Sukan Asia Hangzhou, China bulan hadapan apabila gagal mempertahankan kelebihan 2 gol ke atas tuan rumah. India yang berada di ranking keempat dunia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Gurjrat Singh pada minit ke-9. Kedudukan itu tidak bertahan lama apabila Speedy Tigers bangkit meledak 3 gol untuk mendahului India dalam separuh masa pertama. 3 gol skuad bimbingan Arul Selvaraj itu dijaringkan oleh Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal, Muhammad Razi Abdul Rahim dan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain. Kebangkitan India bermula pada penghujung suku masa ketiga apabila meledak 2 gol dalam tempoh kurang seminit untuk menyamakan kedudukan 3-3 menerusi Harmanpreet Singh dan Gurjant Singh. Kesilapan dilakukan pemain tengah Mior Muhammad Azwan Hassan dimanfaatkan sepenuhnya oleh Akashdeep Singh untuk menghukum skuad negara dengan gol kemenangan India pada minit ke-56. Para pemain tidak seharusnya kecewa, sebaliknya menggandakan usaha menebus kekalahan tersebut dengan memenangi pingat emas Sukan Asia Hangzhou sekaligus layak automatik ke Sukan Olimpik Paris 2024. Jika berjaya, ia akan menamatkan penantian 24 tahun skuad negara yang kali terakhir membuat penampilan di pentas Olimpik sewaktu edisi 2000 di Sydney, Australia. Sukan Remaja Commonwealth yang dianjurkan oleh Trimbago 2023 telah melabuhkan tirainya pada Jumaat. Kontingen Malaysia yang menduduki di tangga ke-14 menunjukkan prestasi yang membanggakan apabila berjaya meraih 1 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa sekaligus memperbaiki kedudukan di Bahamas pada 2017. Sukan Remaja Commonwealth telah berlangsung di Trinidad dan Tobago bermula dari 4 hingga 11 Ogos 2023 yang lalu. Ketua kontingen negara yang diketuai oleh Ang Lee Peng telah menghantar 14 orang atlet dalam 3 jenis sukan iaitu renang, berbasikal dan olahraga bagi edisi kali ini. Pemenang pingat emas sulung negara di Tamasya Sukan Remaja Commonwealth, Goh Lee Hen menjelaskan beliau tidak menjangkakan kemenangan ini meskipun pada mulanya beliau berasa gemetar dengan saiz fizikal negara lain dan hanya ingin mempamerkan aksi yang terbaik. When I came to this Trinidad and Tobago for Commonwealth Youth Competition, I was very scared, very stressed for it. I wasn't aiming for any medal, especially in my main event, because going into finals was hard enough already, competing with
athletes from other countries, bigger, taller, stronger than me. I am honoured to win the gold medal for Malaysia. Atlet berusia 17 tahun itu mempamerkan semangat juang yang tinggi apabila berjaya mengungguli acara 200 meter kuak kupu-kupu lelaki akhir selepas merekodkan dengan catatan masa 2 minit 03.63 saat dalam acara tersebut di Pusat Akuatik Nasional Kuba. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Adam Adli berkata, beliau amat berpuas hati dengan prestasi atlet yang sentiasa mempamerkan aksi membanggakan dan sudah tentu pihaknya akan memastikan imbuhan sewajarnya akan diberikan kepada pemenang-pemenang pingat di Tamasya Sukan tersebut. Tahniah terutama sekali buat kontingen Malaysia, anak-anak muda yang telah pun berjuang di Trinidad dan Tobago. Kejayaan ini memberi satu impak kepada terutama sekali pembangunan sukan dalam kalangan atlet-atlet prospek kita, prospek junior kita. Kita sudah pun buat perbincangan untuk kita dapatkan satu persetujuan bahawa boleh kita anugerahkan insentif kepada atlet-atlet kategori junior, insya-Allah. Malaysia menduduki tangga ke-14 berkongsi tempat dengan jersey selepas kedua-dua negara memperoleh masing-masing 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa, manakala Australia mengungguli carta kedudukan pingat dengan 26 emas, 17 perak dan 21 gangsa, diikuti dengan England 16 emas, 23 perak dan 10 gangsa dan Scotland 12 emas, 11 perak dan 5 gangsa. Laporan tadi mengakhiri buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, jom kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga bertemu lagi di edisi akan datang.